أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat bersama dan kuliah Tuhan mingguan ini. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua dan menerima apa yang kita kerjakan ini sebagai amal soleh, insyaAllah. InsyaAllah kita akan mulakan dengan amalan wirid Syekh Abu Bakar bin Salim, muka surat 73. Muka surat 73 wirid Syekh Abu Bakar bin Salim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا قفي اللطف يا جميع الصنع يا حليما لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Muslimin muslimat mati sekalian, insyaallah kita akan sambung tafsir Nur Ihsan
Dan buka surat 284. Masih dengan surah Ibrahim. Pada ayat yang ke-35, iaitu baris ketiga daripada atas. Ayat 35 surah Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa bani an na'budal asnam. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan. Dan sebut olehmu ketika mendengar oleh Nabi Ibrahim dengan katanya, hai Tuhanku, jadikan ini negeri Mekah, jadikan ini negeri Mekah itu tempat aman, maka mustajab Allah pintaannya, dijadikan dia tanah haram, tiada ditumpah darah manusia padanya, dan tiada dizalim seorang, dan tiada diburu pemburuannya, dan tiada dipotong rumput hijaunya. Wajnubni wa bani ya alla ta'budal asnam. Muslimat boh kurungan tentu. Dia sampai tentu. Dia tersilap cetak tak ada kurungan. Dan jauh akan daku dan anak-anak aku daripada sembah asnam berhala. Hai Tuhanku, bahawa mereka itu, asnam itu telah menyesat ia akan kebanyakan manusia kafir dengan sembahnya. Dan terjemahan tu pun dia masuk ke ayat lepas itu. Jauh akan daku dan anak-anakku akan sembah asnam. Ayat 35 pada surah Ibrahim. Muslimin muslimat mati sekalian, minggu lepas kita baca bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang telah pun menjadikan langit bumi, menjadikan matahari dan bulan, pertukaran siang dan juga malam, sungai dan sebagainya, adalah untuk memudahkan kehidupan kita di dunia ini. Dan Allah Ta'ala memenuhi impian dan juga permintaan kita. Kalaulah kita nak kira nikmat Allah Ta'ala, tak terkira. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu bilang, jika kamu kira nikmat Allah, kamu tak dapat untuk habis kira. Innal insana ladzaluman kafar. Sesungguhnya manusia itu berlaku zalim terhadap diri sendiri dan juga kufur akan nikmat Tuhannya. Allah Ta'ala bagi banyak nikmat. Bukan takat kita yang hidup zaman lah ni, bahkan manusia zaman dulu lagi. Manusia yang hidup di muka bumi ni, daripada zaman Nabi Adam sampailah ke zaman kita, selagi mereka masih hidup atas muka bumi ni, lagi itulah nikmat Allah. Rezeki daripada Allah tak putih-putih. Cuma banyak ataupun sikit saja. Banyak ataupun sikit, tuan-tuan, tu pun kita kata banyak, orang yang kata sikit. Kalau kita kata sikit, orang kata tu banyak dah. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi, yang nampak ni pun tak terkira dah. Hak nampak dengan mata kasar, kita tak mampu nak kira apa yang ada di tubuh badan kita. Nikmat banyak. Depan mata kita ada pokok, tumbuhan, batu bata, kita nak kira pun tak mampu dah. Ini kan pula kita nak kira hikmah dan juga rahsia ataupun kelebihan yang ada di sebalik setiap nikmat yang Allah Ta'ala bagi jadi. Dalam badan kita ni, urat yang kita tak nampak. Tuan-tuan, perut, bahagian telinga dan sebagainya, semua hak duduk daripada hujung rambut sampailah hujung kaki. Kita tak nampak pun organ ataupun
nikmat-nikmat itu. Tapi betapa besarnya di sebalik nikmat itu dengan fungsi-fungsi yang manusia tak mampu untuk buat seumpama itu. Manusia lah ni hebat nampak macam pandai buat robot. Robot pula boleh tiru bahasa orang, pergerakan, tak nampak kaku. Tapi robot dia tak ada perasaan. Dia tak ada, tuan-tuan, tak ada akal seperti mana manusia. Walaupun dia mungkin boleh baca, boleh buat kerja, macam-macam manusia adalah ni duk biasa buat, dia boleh buat, bahkan lebih hebat lagi bila dia buat. Tapi dia pun dijadikan direka oleh manusia. Allah Ta'ala jadikan manusia, tuan-tuan, dengan kehebatan Allah bagi pada akal manusia. Manusia boleh buat robot, hebat nampak pada robot itu. Nikmat tak terkira. Ada orang kata dia kurang nikmat. Pasal apa? Ada anak yang cacat, contoh, dan keluarga dia. Dia tak tahu di sebalik ujian yang Allah bagi kat dia, dia dapat nikmat. Nikmat apa? Nikmat di akhirat nanti, insya-Allah dipermudahkan urusan dia di akhirat dengan kesabaran dia menjaga anak yang dalam keadaan tak sempurna itu. Tuan-tuan, nikmat mungkin dia tak terasa. Nikmat dia tak putih-putih walaupun tak banyak. Mungkin dengan sebab anak istimewa tu dia tak terasa, tak nampak, tuan-tuan. Kerana nikmat kadang-kadang tak sampai langsung, tapi melalui perantara hamba Allah yang lain. Ayat 35 yang kita nak sambung pagi ini, Allah Ta'ala suruh untuk kita ingat bagaimana suruh sebut bagaimana doa Nabi Ibrahim AS. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina. Dan sebut olehmu ketika mendoa oleh Nabi Ibrahim dengan katanya, rabbi ij'al hadzal balada amina. Hai Tuhanku, jadikan ini negeri Mekah itu. Jadikan negeri ini, yakni Mekah, tempat aman. Hadzal balada amina, negeri yang aman. Tuan-tuan, Allah mustajabkan doa Nabi Ibrahim bagaimana dijadikan sebagai tanah haram. Tanah haram maksudnya tanah suci yang tak boleh, tuan-tuan, berlaku pertumpahan darah. Tak boleh dizalimi seseorang di dalamnya. Tak dibenarkan, tak dihalalkan pemburuan di dalamnya. Nak tuan potong rumput saja-saja pun tak boleh. Jadi Allah bagi kemuliaan kepada tanah haram dengan berkat doa Nabi Ibrahim AS. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim ni Nabi yang menjadi rebutan pada semua agama samawi. Orang Kristian pun kata Nabi Ibrahim di pihak mereka. Orang Yahudi pun kata Nabi Ibrahim di pihak mereka. Maka Nabi Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Allah kata Nabi Ibrahim tu bukan Yahudi. Ibrahim tu bukan Nasrani. Walakin kana hanifan muslimah. Tapi Nabi Ibrahim tu ada seorang yang hanif, yang lurus. Tuan-tuan, berpegang dengan yang lurus, muslimah, dan seorang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim digelar sebagai bapa kepada para anbiya alaihissalatu wassalam. Kalaulah Nabi Adam disebut sebagai bapa manusia, Nabi Ibrahim disebut bapa kepada para anbiya. Daripada keturunannya yang ada 2 orang, melalui isteri yang bernama Sarah, lahir Nabi Ishaq alaihissalam. Anak isteri yang bernama Hajar, lahir Nabi Ismail alaihissalam. Daripada anak yang bernama Ishaq itu turun keturunan Bani Israel yang melahirkan nabi-nabi yang ramai di kalangan Bani Israel. Tapi turun melalui Ismail alaihissalam seorang saja, tapi menjadi penutup kepada para anbiya, menjadi penghulu kepada para anbiya dan rasul, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulianya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah minta kepada Allah bila dia melihat kelebihan dan juga kehebatan yang ada pada diri Nabi Muhammad dan umat dia. Nabi Ibrahim minta supaya dia diberikan sebutan yang baik, dimuliakan oleh umat Nabi Muhammad. Tuan-tuan, Allah perkenankan doa Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim namanya disebut oleh kita umat Nabi Muhammad tiap kali kita semayang. Kan? Paling korang dalam semayang kita duduk tahiyat akhir, kita disunatkan untuk sambung dengan salam kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuan-tuan, ni kemuliaan yang Allah bagi kat Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun dia, tuan-tuan, bawa agama Allah
dapat pertentangan yang juga hebat. Tak ramai yang ikut dia. Tapi kemuliaan Nabi Ibrahim ini terselah. Allah perkenankan doa Nabi Ibrahim agar Mekah menjadi kota yang aman. Diamankan daripada sebarang pembunuhan. Tak boleh tuan-tuan pertuan darah. Dan kalau kita baca sirah Nabi SAW, bagaimana sejarah kota Mekah ni tak pernah tuan-tuan orang masuk tanpa pakai ihram. Tak boleh. Pasal ni penghormatan untuk kota Mekah ataupun tanah haram di Mekah. Tak boleh masuk pergi macam tu je. Kecuali lah orang-orang yang kerja dia keluar masuk macam lah ni. Mungkinlah orang nak tak barang semua. Dia nak pakai ihram apa semua pergi payah. Itu dibenarkan. Penduduk dalam tu. Tapi orang yang bukan penduduk tetap dalam tu, tak boleh masuk macam tu je. Dia kena berihram. Tuan-tuan, Nabi Muhammad ketika mana baginda masuk ke kota Mekah, tuan-tuan, masuk kota Mekah dalam peristiwa pembuburan kota Mekah tahun 8 Hijrah bulan Ramadan, tu je satu-satu peristiwa di mana lumai daripada luar Mekah tanpa pakai ihram. Allah izinkan untuk Nabi Muhammad, bahkan kalaulah berlaku, tuan-tuan, betul berlaku pertempuran orang Mekah serang tentera Nabi, diizinkan. Hari itu Allah izinkan masuk kota Mekah tanpa pakai ihram dan juga dibenarkan pertumpahan darah kalau berlaku. Jadi ni atas izin Allah Taala. Saja-saja tak boleh. Saja-saja tak boleh. Tuan-tuan, sebab itulah orang Mekah sendiri zaman Nabi Muhammad ketika Nabi masih muda, Nabi ingat lagi bagaimana mereka orang Mekah, Nabi ikut pak-pak nakan baginda pi hadir dalam satu mesyuarat penting orang Mekah, di mana mereka sepakat untuk meneruskan kebaikan yang ada di kota Mekah, iaitu takkan ada orang yang dizalimi melainkan mereka akan membela dia. Sekalipun yang dizalimi itu bukan orang Mekah, mereka akan tolong. Sekalipun orang tu mai berdagang contohnya ke kota Mekah, dia bukan penduduk tetap kota Mekah, tapi dia dizalimi, maka dia akan dibela. Walaupun tuan-tuan orang Mekah tak laksana sungguh pun. Contoh yang kata tak laksana sungguh, contoh cerita tentang bagaimana seorang lelaki peniaga daripada luar Mekah mai berniaga. Lepas tu Abu Jahal tuan-tuan ada hutang dengan dia. Dia duk tuntut tak dapat-dapat. Dia pergi jumpa dengan pemimpin Mekah, tak jumpa. Pergi di Darun Nadwah, tempat berkumpul pemimpin Quraisy, pun tak duli. Depa pun tak mau nak tolong. Pasal apa? Pasal hutang kawan ni bersangkutan dengan ketua nombor 1 mereka. Mereka tak mau nak tolong. Untuk orang nak perkenal Nabi Muhammad di kalangan pemimpin Quraisy ni, mereka nak perkenal tuan-tuan kenal Nabi Muhammad, mereka suruh, dan nak perkenal peniaga tu sama. Suruh peniaga tu pergi jumpa Nabi. Mereka kata ada seorang je yang boleh tolong hang untuk dapat balik hutang hang tu. Siapa dia? Orang ni sekali-sekali hang kena pergi jumpa dia, dia duduk tang ni. Orang ni tak kenal Nabi. Nabi maksud tu Nabi dah bawa Islam. Dia pun pergi jumpa Nabi. Nabi kata, boleh? Jom. Tuan-tuan, pergi terus. Nabi SAW pergi rumah Abu Jahal dan keluar Abu Jahal keluar. Keluar tu tuan-tuan Nabi kata, hang bayar hutang dia. Abu Jahal dalam keadaan takut tuan-tuan, kata ya, dia akan bayar. Bayar lala tu juga. Tuan-tuan, orang tengok peristiwa tu. Orang pemimpin Mekah tengok Abu Jahal ni orang kedebel, orang samsing. Tiba-tiba jadi macam kecut ya, takut ya. Jadi laki peniaga luar tu dapat hak dia. Dia ucap terima kasih kat Nabi. Bila Abu Jahal pergi ke tempat berkumpulnya pemimpin Quraisy, dia kata, apa hang ni? Kan? Apa jadi pasal apa jadi macam tu? Tuan-tuan, Abu Jahal kata, bila aku buka pintu rumah aku tengok di belakang Muhammad tu ada unta besar. Duk nganga, unta besar, nganga, mulut besar tuan-tuan. Kalau aku tak bayar, kira dia nak ngap aku. Takut unta tuan-tuan kalau dia gigit tak lepas dah. Jadi takut dia. Walaupun kemas sebelum tu siapa boleh tegur, siapa boleh nak tikai Abu Jahal ni, tapi main dengan Nabi tak peraya. Depa tak boleh nak depan. Jadi orang-orang zalim tuan-tuan dibela. Tapi mereka buat kezaliman terhadap Nabi dan sahabat. 3 tahun kena bekot.
Allah niaga urusan apa pun tak boleh. Nikah kahwin dengan keluarga Nabi, dengan sahabat pun tak boleh. Kan susahnya 3 tahun kena bekod, makan seperti mana Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas cerita. Kan lapar tak ada dah, makanan tak ada. Duk keh-keh atas tanah, atas pasir. Puk-puk jumpa buah kurma kering. Kan ingat puk buah kurma kering, tengok-tengok tape binatang kering. Lapar sungguh, makan daun-daun kayu. Depa gantung tuan-tuan surat perjanjian sama depa, tak mau nak bantu Muhammad, tak mau bantu orang yang beriman dengan Nabi Muhammad dalam Kaabah. Allah Taala tuan-tuan nak tunjuk bagaimana kekuasaan dia. Timbul perasaan kesian ada di kalangan orang Mekah yang kesian kat Nabi dan sahabat-sahabat. Depa kata tak patut ni untuk kita berturis baikot depa. Depa pi nak koyak, nak musnahkan surat dan perjanjian baikot Nabi dan sahabat-sahabat baginda. Pi tengok-tengok, tuan-tuan, surat tu dah dimakan anak-anak. Kuat lagi lah hujah. Anak-anak makan. Tapi kalimah Allah, nama Allah tak disentuh, tak digirik pun oleh anak-anak. Masya Allah. Wajnubni wa bani an na'budal asnam. Dan lindungilah aku dan anak-anakku daripada menyembah berhala. Jauhkan akan daku dan anak-anakku daripada sembah asnam, sembah berhala. Tuan-tuan, kita kena yakin Nabi Muhammad dan begitu juga para anbiya alaihi wassalatu wassalam yang lain, tuan-tuan, keturunan mereka terpelihara. Mereka kata tu contoh apa? Ayah Nabi Ibrahim. Kan? Wa idh qala Ibrahim li abihi Azar. Ketika mana Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar. Tuan-tuan, Azar ni disebut sebagai seorang tukang buat berhala. Kata ayah Nabi-Nabi ni orang baik-baik. Kok mana? Tambah Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad ni terjamin tak ada seorang pun yang mensyirikkan Allah Ta'ala. Sampai Nabi Ibrahim tiba-tiba dalam Quran sebut ayah Nabi Ibrahim nama Azar dan dia pembuat berhala. Kok mana cerita macam tu? Tuan-tuan, ulama kata orang Arab ni kalau sebut Tok Wan contoh. Tok Wan tu bukan takat untuk Tok Wan betul saja. Untuk apa ni ayah. Untuk ayah tu bukan takat untuk ayah betul saja, tapi untuk Tok Wan. Kalau sebut anak, bukan takat untuk anak betul saja, tapi untuk cucu, cicit pun disebut sebagai anak juga. Ana ibnu Abdul Muttalib, kata Nabi. Aku ni anak kepada Abdul Muttalib. Nabi sebut dalam satu peperangan. Jadi ulama kata, tuan-tuan, cerita Azar tu bukan pak Nabi Ibrahim betulnya, tapi pak penakan dia. Bukan pak dia betul. Nabi Ibrahim berdoa minta dia dan juga keturunannya janganlah duk sembah berhala. Muslimin muslimat. Jadi ni Nabi Ibrahim doa untuk diri kita, kena doa muslimat untuk diri kita bagi jadi aman. Ni dalam sehari dua ni dalam Facebook duk kayu rendah dah. Kemarin pun ada. Tuan-tuan, cerita ni cerita lama, tapi macam ada perancangan dia. Tuan-tuan muslim-muslimat mungkin pernah dengar cerita orang Cina main daripada tanah besar Cina, main ramai 1.2 juta, lebih daripada tu, tapi tak keluar daripada negara kita ni 1.2 juta. Main berjuta, main melancong, tapi tak balik-balik. Kalau perempuan tu ramai yang menikah, tuan-tuan, dengan Cina Malaysia, tu perancangan mereka. Jadi bila menikah, dah kira anak-anak sini 1.2 juta tak keluar-keluar. 2 sehari 2 ni cerita bah banyak tuan-tuan duk main ikut Kedah. Bah banyak ni ada yang depa kata tadi saya tengok ada video depa share video yang turun daripada bah ni orang Cina. Depa kata hari mengundi esok ni 12 bulan esok ni kalau tengok Cina pelik pi sembang Melayu dengan dia. Kalau dia tak reti cakap bahasa Melayu langsung, tahu dah ni bukan orang Malaysia. Ni hantu ni. Tuan-tuan, orang sanggup buat apa saja demi untuk kuasa. Haram pun haram dah. Tapi orang tak peduli. Mereka sanggup doa kebaikan untuk negara, tuan-tuan, untuk tanah air supaya jadi elok. Pasal negara kita ni bukan untuk kita aja, tapi untuk anak cucu keturunan kita lepas ni.
Kita nak supaya anak keturunan kita generasi ke depan ni juga hidup dalam keadaan aman, tenang, bahagia. Tapi nak bahagia macam mana? Tak fikirkan nanti ke depan nak cucu kita nak duduk tak mana. Tanah kita kuih sempit. Kan tanah kita kuih jadi banyak masalah. Kuih jadi milik orang. Milik bukan orang Melayu. Orang Melayu pula senang. Nak dapat duit dengan mudah. Dapat jual dengan harga yang tinggi. Jual ke orang lain. Saya sebut. Dalam khutbah pun saya sebut. Jangan jual tanah. Nanti jadi macam Palestin. Yang ke depan nak duduk ke mana? Tuan-tuan. Nak beli tak boleh dah. Dah jual tak boleh dah. Janganlah. Jadi macam Palestin. Palestin tu, selain daripada dipaksa jual, mereka juga letakkan. Dulu mula-mula peringkat awalnya, mereka tawar kepada orang Palestin harga yang tinggi. Lepas itu, ada yang tak mau nak jual juga, mereka perampas. Ada satu rumah yang hebat. Rumah ni bukan tingkat dia. Nampak turis. Masjid Qubah Sahra. Qubah Sahra ni masjid yang kubah warna kuning tu. Hak bawah kubah tu ada batu terangkat tu. Masjid Aqsa dekat tu. Hak Masjid Aqsa bukan kuning tu. Hak tu Qubah Sahra. Kubah kepada batu yang ada. Yang kata batu tu nak ikut Nabi ketika Mi'raj. Tuan-tuan, rumah muslimah ni, keluarga ni di Baitul Maqdis, di Tel Aviv. Kan, di Yahudi ni ada orang Islam. Tapi orang Islam sana dizalimi. Contoh dizalimi. Kalau ada traffic light, mereka perasing. Ni taman perumahan. Contoh belah kanan ni taman perumahan orang Yahudi. Mereka buat. Bagi elok semua. Traffic light yang main belah Yahudi ni, lampu hijau untuk jalan ni, contoh 5 minit. Hijau. Dia menyala 5 minit. Tapi hak belah perkampungan orang Islam, orang Arab Islam ni, kalau lampu hijau, seminit pun tak sampai. Zalim. Tak cerita bentuk kezaliman yang lain. Rumah satu muslimah ni, tuan-tuan, ditawarkan sampai puluhan juta dolar. Rumah dia kecil je. Cuma istimewa rumah tu bila buka tingkap, nampak terus Masjid Qubah Sahra. Mana dekat sangat. Dekat sungguh-sungguh. Yahudi tawar nak beli rumah, dia tak mau jual. Tak mau jual sampai kelar ni. Tak mau jual. Muslim-muslimat. Jadi, orang, anak-anak cucu kita kena tahu sejarah negara kita ni. Tahu bagaimana periknya jangan untuk merdeka, nak pertahan negara ni. Kalau kita pergi tuan-tuan ke Baitul Maqdis, macam Ustaz Abdullah Amin cerita. Bila dia bawa rombongan pergi ke Baitul Maqdis, bawa rombongan Malaysia apa semua, tanya orang Arab sana. Bila kita cerita tentang Masjid Aqsa, cerita tentang Baitul Maqdis, orang sana tak tahu. Orang Baitul Maqdis tak kerti, tak tahu. Pasal apa hampa tak tahu? Ni bumi hampa ni. Rupanya tuan-tuan, Israel tak bagi mengaji bab sejarah. Sejarah tak bagi mengaji bab tanah air sendiri. Mereka tak tahu. Kita duduk jauh beribu kilometer, dia lebih tahu tentang mereka. Tentang masjid ni, tani ada apa, tani apa. Ustaz Abdullah Amin Mola kata pelik. Rupa-rupanya, mereka kata kami tak diajak, tak dibenarkan untuk belajar tanah air sendiri. Tuan-tuan, Petra. Ini sejarah. Sejarah ni ditulis oleh orang yang menang. British tulis sejarah Melayu, tuan-tuan. Kata orang Melayu ni penyegan, pemalas, tak ngerti ni. Cerita bab Pulau Pinang pun kata tak ada siapa-siapa duduk di Pulau Pinang yang jumpa Francis Lake. Kok mana hampir jumpa orang Melayu duduk punya lama dah. Tapi itulah yang kata sejarah ditulis oleh orang menang. Siapa yang menang? Penjajah yang menang. Dia ubah, tuan-tuan. Jadi sejarah-sejarah ni nak dibetulkan dan perlu diperbetulkan. Bila orang bangkit bab sejarah, dia jadi macam kena kat MB Kedah kita. Kena serang tu tak tahu nak habang. Tapi pakar-pakar sejarah ni kata apa yang MB Kedah buat tu satu benda yang tepat, betul sungguh. Kena buka balik, cari balik fakta-fakta sejarah pasal bahan-bahan sejarah ni dia ada di luar negeri banyak yang tak didedahkan lagi banyak. Jadi Muslim semat doa. Nabi Ibrahim doa untuk tanah air dia, untuk negeri Mekah. Tuan-tuan aman. Nabi Ibrahim bukan duduk di Mekah. Nabi Ibrahim duduk di Baitul Maqdis dengan Sarah. Hak duduk di Mekah ni adalah isteri Hajar dengan Nabi Ismail. Tapi mengikut riwayat, Nabi Ibrahim tiap-tiap hari mai ke Mekah. Mekah ke mana? Mekah dengan Baitul Maqdis bukan dekat. Nabi Ibrahim naik borak dia. Tuan-tuan, setiap Nabi ni kalau yang jenis berjalan,
yang perjalanan jauh ada borak yang tersendiri. Nabi Ibrahim naik borak, binatang yang pantas perjalanan. Nabi Muhammad dan peristiwa Isra', Nabi tuan-tuan juga naik borak. Dan mengikut riwayat dalam hadis bagaimana Jibril alaihi salam bila nak pergi ambil tuan-tuan borak yang akan Nabi tunggang dan perjalanan dia daripada Mekah ke Baitul Maqdis, Baitul Maqdis balik ke Mekah, borak tu tak pernah ditunggangi oleh mana-mana orang pun. Tak pernah Nabi-Nabi naik pasal masing-masing ada borak. Dan borak tu ada borak yang terbaik. Ketika mana Nabi nak menunggang dia jadi gelisah. Tuan-tuan, gelisah. Jibril kata kat borak tu, tak tahukah siapa yang naik atas belakang ni? Berpeluh, tuan-tuan. Peluh daripada borak tu. Kerana hak duduk atas belakang ni bukan sebahagian manusia. Muslimin, muslimat, doa kebaikan untuk negeri kita. Kan? Doa kebaikan untuk negeri tentunya melibatkan pemimpin, melibatkan pemimpin yang bertanggungjawab nak jaga negeri. Jadi, muslimat, orang lah ni kata kat Kedah, orang luar kata untung kita duduk Kedah ni. Awak pasal apa untung? Hampa ada kerajaan yang bagi tanah kat orang. Duk bagi geran kat yang minta tanah. Kami tak ada. Di Perak boleh kat orang kat Cina berlambak. Macam mana boleh kat Cina banyak? Tuan-tuan, di Cina, di Perak ni diusahakan kampung baru. Tuan-tuan tahu apa maksud kampung baru? Kampung baru ni Cina-Cina yang bekas Tom ini. Ada di Merbuk kita kampung baru. Tuan-tuan, Cina yang lawan kerajaan dulu, lawan dengan tentera kita, lawan dengan kerajaan duduk hutan. Bila mereka keluar daripada hutan dapat pengampunan, mereka dapat apa? Dapat tanah. Dapat apa lagi? Dapat 8,000. 8,000 duit untuk mula hidup. Dapat tanah, dapat duit. Tentera kita lawan komunis dapat apa? Dapat apa? Tuan-tuan, hak terpotong kaki, hak cedera Allah macam mana? Komunis dapat tanah, dapat duit. Lah ni tuan-tuan, tanah tak macam di Perak. Untuk mereka minta supaya pajakan tanah-tanah ni dinaikkan jadi 999 tahun. Sampai terang tu. Janji dan pelaya, kalau mereka menang, mereka akan bagi tanah, pajakan tanah ni untuk mereka sama-sama mereka 999 tahun. Setahun nak cukup 1,000. Dalam undang-undang tanah negara, tak kira negeri mana, ni undang-undang negara. Negara kita tuan-tuan, dia takat 90 tahun, 99 tahun. Tak lebih daripada tu. Dia nak sampai 900 semua. Kalau 999 tahun ni jadi hak milik terus lah sebenarnya. Tak boleh buat macam tu. Depa tuan-tuan, tanah rizab Melayu ni, orang Melayu, orang lain tak boleh dapat. Depa pengguna orang Melayu yang kianat. Melayu tu beli tuan-tuan, tanah Melayu, tanah rizab Melayu. Tanah rizab ni tak boleh orang lain ada. Tak boleh beli. Orang bukan Melayu tak boleh beli. Dan ni adalah apa yang telah ditetapkan ketika Malaysia ditubuhkan. Raja-raja Melayu ni, dia tinggal separuh daripada tanah Melayu ni jadi rizab Melayu. Ikut negeri. Jumlah yang berbeza-beza. Tuan-tuan, mereka kenat macam mana? Mereka suruh Melayu Pakyek, mereka ni beli tanah rizab Melayu. Lepas tu tuan-tuan, mereka ubah. Tuan sebenarnya bukan Melayu, tapi mereka. Banyak ni, kok merebut apa tak? Bila tuan-tuan, si ayah tu mati. Ni gambaran tuan-tuan. Banyak merebut ni. Bila si ayah mati, tiba-tiba Cina mai. Ayah ada hutang dengan aku dulu. Hutang kau mana? Tak tahu kata apa. Tuan-tuan, ayah tu nama dia duduk dalam geran atas tanah milik Cina tu. Tapi tak boleh buang dalam geran. Dan sebagai pemilik tanah tu, Cina tu tak boleh buh dalam nama dia geran. Pasal tanah rizab Melayu. Dia buh Melayu ni. Dan dia buat satu surat perjanjian. Kata Melayu ni ada hutang dengan yang sekian-sekian banyak. Yang harga tanah tu, nilai tanah tu sama dengan hutang yang dia buat. Jadi orang Melayu tu nak jual tak boleh. Walaupun nama dan geran nama dia. Pasal apa? Kalau dia jual bukan jadi hak dia. Jadi hak Cina tu. Tuan-tuan, bila mati tuan-tuan, dia mati. Tanah tu kira hak dia. Nama geran atas nama dia. Bila dia mati, anak-anak nak peraik. Tak boleh peraik. Pasal apa? Cina ni kata, ayah hampa ada hutang kan? Ada hutang kan? Hampa nak kena bayar. Nak bayar macam mana anak-anak pada ada duit?
jual tanah tu. Ni trik mereka. Cara mereka, tuan-tuan, buat terhadap tanah Melayu kita. Jaga, janganlah muslim-muslimat. Saya habaq kawan-kawan, kalau saya kaya, saya akan beli tanah. Pasal saya pernah sebut muslim-muslimat berdasarkan di dua benda yang berkat akhir zaman. Tanah, tuan-tuan, tanah ni mewakili pertanian, tanah, jaga tu. Yang kedua, kambing mewakili ternakan. Mahal, tuan-tuan. Lah ni kambing. Rumah mereka duk sebut ada orang Terengganu. Dan baru ni pun saya duk berjalan ada penuri-penuri. Tanya mereka kata ni beli kambing Terengganu. Payah awak jauh sangat. Murah Ustaz, sekok RM400. Wih, ada ke kambing sekok RM400? Ada. Orang Terengganu jual. Mereka post hantar mai. Sembelih siap. Kok kita nak cari tuan-tuan, harga RM1,000 pun payah dah sekok. Ni RM400. Besar pula. Tanaman dan juga ternakan. Nabi Ibrahim doa minta negeri dia aman. Kita pun doa macam itulah, biar negeri kita aman, makmur, tuan-tuan. Aman, makmur, duduk dalam keadaan diberkati, dan minta doa supaya diri kita sendiri dan anak pinak kita jauh daripada syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lakukan syirik terhadap Allah. Pasal tentulah mak ayah sayang ke anak-anak. Kita duk jaga anak-anak cucu kita sungguh-sungguh, bagi makan cukup, pakaian cukup, bagi pendidikan. Pasal apa? Pasal sayang. Dan kita halang, lindungi mereka daripada benda-benda yang menyakitkan, benda-benda yang berbahaya. Kita tak mau mereka kena. Pasal kita sayang. Sayang seorang ayah, seorang mak yang sebenar bukan takat di dunia, tapi sayang ke anak tu, sayang ke anak cucu tu sampai ke akhirat. Kalau dunia dia tak sanggup anak dia terbakar kena api, maka dia sayang dia tu nak patut kena sampai ke akhirat. Dia juga tak sanggup anak dia dibakar dalam api neraka. Kena jaga, minta jauh daripada benda yang tak sepatutnya. Jadi muslimat, doalah. Kita doa minta ke Allah, dan saya yakin kita semua selalu minta. Bahkan mak ayah ni doa untuk anak-anak lebih daripada doa untuk diri sendiri. Kan? Hak anak, hak ayah tu, mak tu takat yang ada memadai dah. Kan? Hak lebih tu untuk anak-anak lah sebenarnya. Minta doa, minta untuk anak-anak. Hak mak ayah ni cukup yang ada aja. Ayat yang ke-36. Rabbi innahun adlanna kathiran minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni, wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbi innahun adlanna kathiran minan nas, dan jauh, Nabi Ibrahim doa lagi, dan jauh aku, bahwasanya mereka, hai Tuhanku, sambung tuan-tuan, hai Tuhanku, bahawa mereka itu, asnam itu telah menyesat ia akan kebanyakan manusia kafir-kafir dengan sembahnya. Faman tabi'ani fa innahu minni, maka barang siapa yang ikut aku pada iman dan tauhid Allah, maka bahwasanya ia daripada agama aku. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim, dan barang siapa yang derhaka aku, barang siapa derhakaku, tiada mahu ikut, maka bahwasanya engkau, hai Tuhanku, yang amat mengampuni, lagi kasih sayang dengan hambanya, yang tiada syirik suatu dengannya. Nabi Ibrahim doa lagi, Rabbi innahunna adlanna kathiran minan nas, wahai Tuhanku, berhala-berhala itu telah menyebabkan banyak manusia sesat. Nabi berdoa. Jadi tu yang Nabi Ibrahim doa minta jauh daripada dengan diri dia dan juga anak cucu. Janganlah duk sembah berhala. Pasal ramai dah orang yang tersesat, orang yang telah pun tergelincir ni, duk pergi sembah berhala, percaya. Kan kisah Nabi Ibrahim terkenal tu, kata azab pak menekan dia tu yang tukang buat berhala, buat, lepas tu dia suruh Nabi Ibrahim pergi jual. Nabi Ibrahim patuh kat pak menekan ni, dia pun bawa, tapi bawa dia heret patuh hak pak menekan dia buat, patung berhala tu. Mana tak hormat kat Tuhan. Heret. Dia kata siapa nak beli berhala ni? Orang kata hang bawa elok-elok. Tu Tuhan tu. Bahkan kita maklumi Nabi Ibrahim, dia perancok tuan-tuan berhala-berhala, kecuali berhala yang besar, dan kapak letak di tangan berhala tu. Ni Nabi Ibrahim.
Berhala-berhala jadi sembahan, menjadi kepercayaan manusia zaman tu, sehingga mereka banyak yang sesat. Nabi Ibrahim minta doa, minta jauhlah diri dia dan keluar anak-anak dia daripada menjadi penyembah kepada berhala. Nabi Ibrahim menyatakan, "Faman tabi'ani fa innahu minni." Siapa yang mengikutiku, yakni beriman dengan Allah Taala, tauhid dengan Allah Taala, maka bahwasanya ia daripada agama aku. Dia termasuk dalam kalangan aku, iaitu orang yang Islam, orang yang beriman dengan Allah Taala. Wa man asani, dan siapa yang ingkar, derhaka terhadapku, fa innaka ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Pengasihan. Tuan-tuan, ni doa dan juga dakwah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tengok dakwah tak mana? Bagaimana kasih Nabi Ibrahim, kesian Nabi Ibrahim kat manusia. Sifat pendakwah, apatah lagi sifat ni ada pada diri seorang Nabi. Nabi-Nabi ni pendakwah. Dan orang yang jadi pendakwah, da'i, tuan-tuan, dia kena ada sifat ni, sifat kasih kepada orang. Bukan kerja nak hukum je. Hang tak ikut aku, hang masuk neraka lah nanti. Bukan jenis tu pendakwah sebenarnya. Kerja nak nampak salah orang je. Nampak hak baik, dia tak puji. Salah orang, tegak berapi. Lepas tu, duk sebut hang ni berdosa banyak, hang ni mati masuk neraka ni. Bukan jenis tu. Tuan-tuan, kita ni bukan hakim, bukan penghukum, tapi kita ni pendakwah. Pendakwah ni sifat Nabi. Da'i, sifat Nabi ni seru orang kepada kebaikan. Kasih yang ada pada Nabi-Nabi, terutama Nabi Muhammad, mereka berdakwah bukan supaya manusia ramai-ramai pergi terjun neraka, tapi mereka berdakwah untuk menyelamatkan manusia daripada menjadi mangsa neraka. Ni duk dakwah, duk ajak orang ke agama, tapi duk hukum orang ahli neraka. Ni dalam minta maaf, esok nak pelahaya ni, ada naik banner-banner yang buat cara tipu. Sokong batin ni, mas dapat syurga. Siapa dia ajak macam tu. Tapi itulah tipu daya dan pelihara. Ada orang sanggup, dia buat, lepas tu dia fitnah orang lain. Saya bila kawan-kawan Ustaz Kuh Muklis yang ni dia main tak. Dia buat ada buh di tepi jalan. Kad laporan adun Tanjung Dawai. Ada 17. Tuan-tuan, ceritalah. Buena besar tu cerita. Buat projek ni, berapa kos dia apa semua. Bagi sumbangan tu, bagi nombor semua. Kalau campur-campur tu, juta. Campur dengan hak kajian negeri, dengan pusat bagi. Tapi tuan-tuan, orang tak suka kat kita ni, dia bukan cari hak elok hak kita. Dia takkan cari hak elok. Dia pergi cari hak yang paling sikit, hak kita bagi tu. Bagi kursi batu, 3,000 kot kata silap saya. Lepas tu dia kata, macam ni nak jadi wakil ayat. Bagi banyak ni, 5 tahun, banyak ni yang bagi. Tuan-tuan, saya hantar kat kawan-kawan ni yang bertugas pelayar. Kata ni, turun jawab. Malam pun ada. Tengah malam saya tengok lah ada orang buat macam tu lah. Pagi tengah malam semalam semua tidur, saya hantar kat Ustaz Kuh Muklis, tolong turun jawab Ustaz. Pagi tadi lepas yang mulai tadi di komplek dan perjalanan balik, saya kata macam mana? Dia kata Facebook tu delete terus. Keluar terus, padam terus. Pasal apa padam? Pakat masuk hentam terus kat admin tu, tuan Facebook tu. Tak tahu, saya pun tak ada baca tuan telefon hentam apa. Tapi macamlah orang yang sebut kata 5 tahun jadi keluar ayat bagi kursi batu. Sedangkan hak tu baru satu, dia ada 17. Awak tak pergi tengok semua, tak boh semua. Tapi tu yang kata manusia, dia tak suka cerita hak baik orang. Cerita dia cari kekurangan orang. Berlambak lagi tuan-tuan, hak yang ratus ribu, 1.4 ribu pada, tapi pasal apa tak share, tak sebut, tak tunjuk ke orang. Pasal politik tuan-tuan. Jadi orang yang jadi pendakwah ni, dia tak mau tuan-tuan orang masuk neraka. Dia nak selamatkan diri, selamatkan dia dan juga semua orang. Jadi bila kita tuan-tuan, bila kita tengok orang buat salah, ni pegangan orang soleh. Bila kita tengok orang buat salah, kita jangan hukum dia. Kan? Dosa tu, nak masuk neraka ke? Dia merebut ni dulu, dia kata ada yang tu. Kan? Kalau kat orang ni, sikit-sikit neraka. Dia kata sebut neraka. Mai dia haram mayam pun dah. Tak tahu hidup mati ke dia pun tak tahu.
Tuan-tuan, pendakwah ni dia nak selamatkan orang. Bila dia tengok tuan-tuan orang tu buat salah, dia tak tengok pada tubuh badan orang tu. Kalau siapa tengok pada tubuh badan orang tu jadi meluat kat orang tu walaupun dia tak buatlah keburukan tu, ni salah. Yang dia tak suka perbuatan buruk orang tu, tubuh badan orang tu janganlah jadi meluat juga. Tengok muka pun tak mau. Susah tuan-tuan. Nak doa pula kebaikan, doa bagi dapat petunjuk, kan itu yang patutnya. Doa bagi sama-sama mati dalam keadaan iman. Ni doa hang mati neraka lah nanti terus. Tak patut macam tu. Nabi Ibrahim doa ni minta supaya mereka tu dapat petunjuk juga. Kalau mereka tak dapat petunjuk, mati dalam keadaan kafir, Nabi Ibrahim kata fa innaka ghafurur rahim, sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi tuan-tuan, kita doa selain daripada kita sampaikan pihak kita tegur dengan cara hikmah, cara baik, kalau dia terima alhamdulillah, kalau dia tak mau terima, tuan-tuan, kita guna senjata kita yang kedua, doa minta ke Allah. Doa sengat-sengat, doa di belakang dia, doa kebaikan, mintalah dia bertaubat, berhenti. Kita berdoa. Kalau dia berhenti tuan-tuan daripada kejahatan tu, apa faedah kita dapat? Faedah dia start daripada dia berubah, dia insaf, dia bertaubat kepada Allah, dia jadi hamba yang taat ke Allah. Daripada saat detik tu, setiap amal kebaikan yang dia buat, kita ada saham. Tuan-tuan, kita ada saham, dapat pahala. Pasal apa? Pasal dengan sebab kita doa, ataupun dengan sebab kita pergi tegur dia dengan cara hikmah, cara baik, terbuka hati dia, nak tinggal benda tak elok, dia insaf, dia buat, dia bertaubat. Tuan-tuan, dengan sebab kita, kan Nabi sebut la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairum minhum na'am. Orang seseorang dapat petunjuk hidayah dengan sebab kamu, kata Nabi, maka itu lebih baik ganjaran daripada dapat unta merah. Nabi kata kat Sayyidina Ali ni, bila tuan-tuan Nabi serahkan bendera ketika mana pergi ke Khaibah. Nabi kata esok baginda nak serah bendera kepada orang yang Allah cintai, dan Nabi pun cinta kepada orang tu. Sahabat-sahabat pakat doa, ya Allah, minta-minta, dialah yang Nabi serah bendera esok ni. Tiba-tiba esok ni pakat bergumun di kemah Nabi. Nabi keluar, Nabi tanya, mana Ali? Rupa-rupanya Sayyidina Ali yang terpilih. Sahabat kata Ali tak main duduk di kemah dia, dia sakit mata. Nabi kata pergi panggil dia. Bila dipanggil Nabi, Sayyidina Ali pun main. Nabi mudah buat syarat mudah, tuan-tuan, mata Sayyidina Ali lega lala tu juga, dan Nabi serah bendera kepada Sayyidina Ali. Lalu Nabi sebut hadis tu yang menyatakan bahawa nanti pi kat depa, ajak depa supaya taat ke Nabi, jadi elok semua, kerana seseorang tu dapat hidayah dengan sebab kamu, kata Nabi, maka ganjaran yang lebih baik daripada dapat unta merah. Pahala banyak, tuan-tuan, muslim-muslimat. Jadi macam itulah muslimat dalam masyarakat kita. Contoh, kalau ada orang yang tergelincir waktu hidup dia terjebak dengan dadah contohnya, ataupun duk curi hak orang dalam kampung, musim derian, dusun dia ni, kira dia kata dusun merebut ni dusun dia semua. Hak dia semua. Tuan duk geram, aku sampai tak dan. Tuan kebun pergi tunggu dan kebun dan dusun. Tunggu tak mai pun. Elok tuan kebun nak balik nak semayang, nak makan nasi, balik tengah hari. Lepas tu pipi tengok, tak ada. Rupanya kawan tu tunggu. Tahu tuan dusun duk ada, duk dalam tu duk tunggu dia. Dia tunggu tuan dusun tu sampai tuan dusun balik. Jadi tiba-tiba berubah. Pasal apa? Kita doa. Sudah, doa tiba berubah. Ataupun dia kena tangkap, masuk penjara, kita layan dia. Kita pandang dia dengan pandangan yang baik. Moga-moga dia dapat hidup bukan macam dulu lagi, tapi dalam keadaan yang baik. Tak perangai macam dulu lagi. Kita pun tolong takat yang mampu. Bagi contoh orang, ada orang mungkin ada kilang ke, ada kerja-kerja yang boleh bagi kat kawan tu, supaya kawan tu tak ulangi perangai buruk dia. Tak pergi jumpa dengan kawan-kawan hak lama dia tu, tolong dan doa untuk dia. Tentu ada pahala di sebalik
Doa, walaupun doa je, tapi ada kebaikan. Doa pahala dengan doa yang kita panjatkan untuk dia. Muslimin, muslimat, Islam. Ustaz Allah mai dah. Allah mai. Ya? Mai dah. Allah. Ini ada dua kematian ni. Sebelah lagi di Masjid Bujang, Jumaat lagi di Masjid Tempoyak. Masjid Tempoyak ni katanya rumah tepi pasti pendalam iman. Nama apa makcik tu? Dan di Bujang. Tuan-tuan muslimat, esok kita akan mengundi. Inilah mungkin dah tahu tempat mengundi ke mana. Kena pi awal lah, sebolehnya pi awal. Kita tak tahu cuaca, tapi orang duk share, duk tengok ramalan kaji cuaca kata esok kita ni Kedah ni hujan pagi. Lepas tu ribut. Tengah hari kot ataupun petang ribut. Pi awal lah seboleh-bolehnya. Kalau Cina tuan-tuan, mereka kata nak tengok Cina ni, mereka punya sensitif dengan politik ni, pi Laguna. Sekolah Laguna. Pi tengok. Kalau esok ni pi tengok. Mereka beratok awal pagi, panjang. Orang Melayu kenapa tak ada? Orang Melayu tuan-tuan, dia tak mengundi ataupun dia mengundi di kampung asal dia. Tapi dia tak balik pun. Jadi, undi tentera baru ni hari Selasa. Hari Selasa. Saya masuk 2 kali camp baru ni, hari Selasa tu. Tuan-tuan, di Kedah ni camp banyak dan undi awal ni melibatkan tentera, polis, PJA apa semua. 96% kot yang keluar mengundi. Tuan-tuan, kalaulah hari mengundi biasa ni, kita pakat keluar ramai, orang Islam pakat keluar ramai, tuan-tuan, orang bukan Melayu tak boleh nak buat apa-apa dah. Tak boleh. Tapi orang Melayu kita ni keluar macam PIU, Parlimen hari tu ni. Keluar sikit, tak banyak. Jangan, ni tanggungjawab. Jangan tanggungjawab. Tentera, pasal apa dia boleh ramai-ramai keluar? Pasal ada kerahan. Tentera wajib mengundi. Ni pegawai abang saya, wajib mengundi. Kalau ada di kalangan anggota tentera yang bertugas dalam camp, bukan duduk di luar bertugas, contoh di buat operasi dalam hutan ke apa ke, tuan-tuan, dia duduk dalam camp, mana boleh mengundi tapi tak main mengundi. Dia kena buat surat tunjuk sebab. Tunjuk sebab supaya dia tak dikenakan tindakan. Ada tindakan dikenakan terhadap anggota tentera yang sengaja tak mau pergi undi. Jadi habaqlah kat anak. Yang kita suhati ni budak anak-anak muda. Anak-anak muda, depa malam-malam depa ronda. Esok nak raya, malam ni ronda mutu sampai 2-3 pagi. Lewat-lewat. Esok pagi dia lena. Zuhur tak main lagi. Pukul 3 tak keluar lagi. Mana-mana. Dekat asap tu dia pakat berebut. Macam di MRSM itu. Kelang kelibut habis. Pasal apa nak muda tak keluar. Main-main segrup. Dah lah dia punya saluran berapa aja. Walaupun kali ni ada penambahan. Tapi tak maulah berulang macam tu. Kita biar kita awal. Kena tunggu lama sikit pun tak apa. Supaya tertunai kewajipan kita esok insya-Allah. Muslimin muslimat mati sekalian, sekadar itu bila kita pagi ini insya-Allah minggu depan kita akan sambung ayat yang ke-37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar' la akhir. Wallahu a'lam. Sama-sama kita akhiri dengan sedikit doa dan setelah itu dengan tasbih kafarah dan sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbana zidna ilma wasi'a fi rizqina wa barik lana fima razaqtana. Allahumma qina fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.